kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Resepi yang nak kami kongsikan kepada anda ni sangat-sangat menarik dan unik namanya, iaitu kuah rojak Markonah cantik. Ya, betul. Okey, kita bersama dengan Chef Zainar ini. Apa khabar, Chef? Baik, baik. Okey. Okey, Silakan, hari Chef. ini kita nak ajarkan, nak kongsi bersama resepi kuah Markonah cantik ni. Okey, apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat bahan kuah yang kita Markonah cantik perlukan ni? adalah kicap, Okey. kicap. Kemudian Belacan. cili bo, gula, gula merah. Lepas tu kita ada garam sedikit. Alright. Dengan yang ni tepung jagung. Tepung jagung. Okey. Kalau kita nak tahu tepung pulut pun boleh. Okey. Tadi apa bahan yang dah pun Okey. Chef masukkan dalam Bahan kuah yang ni? kita dah masukkan adalah air, sedikit air dengan apa tu? Cili bo tu lah. Cili bo. Cili bo ni cili kering semata-mata ke ataupun dah campur bawang? Cili kering Kering semata-mata. saja. Okey. Kita letak kicap. Ini kicap manis ke kicap masin, Chef? Okey, kicap lemak manis. Kicap lemak manis. Okey. Untuk pengetahuan penonton-penonton semua, apa yang sedang Chef lakukan ini adalah cara pembuatan apa, Chef? Sebenarnya petis Petis. Okey. Sebenarnya kalau kita buat petis ni, kita letakkan kicap dengan belacan ni je dah jadi petis. Oh, letak kicap dengan belacan dia jadi petis. Jadi petis. Okey. Dan kalau petis kita nak pekatkan, kita kena tahu tepung pulut ke apa kan Okey. Tapi ini untuk kuah rojak kita campur bahan-bahan lain lah. Kita campur bahan-bahan lain. Okey. Kemudian kita taruh gula. Gula. Chef nak tahu jugalah ni. Chef ni guna belacan daripada mana ni? Belacan Pontian. Kita orang Johor kan. Apa keistimewaan belacan Pontian ni? Belacan Pontian ni dia daripada Kukup. Okey, diambil fresh dan dibuat oleh Bumi Putra lah. Okey. Kalau kalau anda berada di sini sebenarnya aroma belacan tu kan memang saya kira memang betul ada perbezaan belacan ni kan daripada mana dan cara ia dibuat sebab baunya juga berbeza-beza. Ya, bau wangi belacan ni memang macam ke tengah hari kan mak-mak kita bakar belacan nak masak tu kan. Kemudian ini apa yang Chef letakkan di dalam ni? Okey, kita letak gula tadi, kemudian gula merah. Lepas gula merah sedikit garam. Okey. Sedikit garam. Okey. Kemudian untuk pekatkan kuah dia, kita perlu ada tepung jagung. Okey, Chef, mungkin sambil-sambil Chef masak tu boleh kongsikan jugalah kepada penonton-penonton kita ni kan. Kadang-kadang ada setengah orang dia suka belacan tu dibakar. Ada setengah orang suka belacan tu digoreng. Ada juga orang yang boleh makan belacan tu mentah. Tapi kalau Chef ada boleh kongsikan tips-tips nak bagi belacan ni tahan lama ke macam mana, Chef? Belacan yang tahan lama adalah cara penyimpanan dia Kalau room temperature tu dia boleh tahan sampai 2-3 tahun pun kita tahan. Okey. Perlu tak kita masukkan belacan ni dalam peti ais sejuk? Tak perlu sepatutnya. Pasal dia dah tahan. Okey. Tapi kalau dari segi cara macam belacan bakar ke belacan goreng ke, ada ke perbezaan dia ataupun macam mana masakan yang sesuai untuk belacan ni? Belacan kalau kita bakar aroma dia lain. Kalau kita goreng aroma dia lain. Tapi kalau nak bagus kita bakarlah. Okey, kita bakar. Kita bakar. Kalau selalu kan Chef orang masak sambal tumis ke apa kan kadang-kadang dimasukkan juga belacan kan? Ya, perlu dibakar dahulu ke ataupun belacan mentah tu yang kita masuk dan kemudian kita blend sekali, Chef? Kalau boleh kita bakar dulu. Kita bakar dulu. Bakar lagi sedaplah aroma dia. Akan keluar. Okey. Ini tips daripada Chef hari ini. Okey, kalau kita lihat ni dah pun mula likat kuah rojak kita, Chef. Apa lagi bahan yang perlu ditambah, Chef? Okey, bahan yang perlu ditambah dekat sini kita ada tahu Okey, tahu tu kita dah goreng. Kemudian dekat sini kita ada tauge, ada dan juga timun lah yang kita sagak halus-halus Dan kita ada juga kacang. Okey, inilah rojak Markonahnya. Selain daripada itu, Chef, kuah rojak petis ni, Chef, apa lagi kita boleh makan bersama dengan kuah rojak ni selain daripada tahu ni? Kita boleh buat rojak buah. Oh, rojak buah pun sama juga? Rojak buah. Oh, okey. Chef, sambil-sambil tu, mungkin Chef boleh kongsikanlah juga kepada penonton kita kan di Restoran Tanjung Puteri, apa lagi antara masakan-masakan lain yang turut digunakan oleh Chef, masakan-masakan yang berasaskan belacan ni? Okey. Yang ni kita tengok ni nasi goreng Saloma. Oh, okey. Okey, resipi ni dibagi oleh resipi Saloma yang dibagi oleh Mimi Loma pada saya. Okey. Okey. Di dalam Bahannya? bahan dia ggunakan bawang putih, lepas tu rencah-rencah, belacan,
serta garam. Okey. Wah, seronoknya saya bertuah hari ini dapat menikmati hidangan nasi goreng Saloma. Tapi bagi penonton-penonton yang bukan sahaja teringin nak belajar resepi, teringin nak menikmati hidangan yang disediakan oleh chef air tangan chef sendiri kan, selain mereka boleh berkunjung ke restoran Tanjung Puteri, mungkin chef boleh kongsikan juga laman sawang Instagram ataupun Facebook chef sendiri. Okey, lawan sawang saya di Instagram Chef Zainal 25. Okey. Kalau Facebook tu Restoran Tanjung Puteri atau Chef Zainal Abdul Rahman. Okey, alright. Ini kalau kita tunjukkan kepada penonton, ini hasil yang dah siap. Kemudian kita letakkan saja di atas ni Okey, tapi sebenarnya kan tadi saya dah berkesempatan rasa sebenarnya kuah rojak Markona cantik ni. Teksturnya memang sangat-sangat sedap. Apatah lagi chef menggoreng tahu ni tak terlalu garing kan chef kan? Ya. Orang kata Ni pakai tahu air, bukan tahu biasa. Oh, ada beza juga Ya. tahu air. Okey. Kemudian chef kita letakkan tahu, kita letakkan tauge, bau kacang dan juga timun. Okey. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada chef untuk berkongsi resepi kuah rojak Markona cantik. Cara untuk buat kuah rojak petis ni mudah je rupanya chef. Mudah. Belacan, kicap, cili, gula, bawang pula, gula, tepung. Ya. Dah siap. Dah siap, dah jadikan hidangan sebegini. Jom kita rasa chef. Sambil-sambil kita rasa, kita nak serahkan kepada Fatin seterusnya untuk terus berkongsi kepada anda resepi nasi goreng belacan. Ini resepi yang paling famous lah dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Silakan Fatin. Silakan chef. Itu dia tadi antara yang dikongsikan, kuah rojak Markona cantik. Okey, tak apa, kita tinggalkan dulu kuah rojak tu. Kita nak bersama dengan Chef Amirul Nurdin dari restoran Belacan. Okey chef, hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan satu menu yang sememangnya semua rumah kalau nak buat ringkas dan cepat, iaitu nasi goreng belacan. Mungkin boleh kongsikan chef apa antara bahan-bahannya? Okey, antara bahan-bahannya kita pakai minyak. Okey, kita boleh startlah sambil-sambil tu kan. Minyak, kita pakai Memiskan bawang putih. Bawang putih sikit. Okey, ni saya ada nampak ada udang kering, tapi ini belacan. So kita dah gunakan yang sambal tumisan belacan tu, tak payah guna belacan lah ni. Kalau macam kita nak buat kat kedai, mungkin kita tak nak pakai sambal belacan, kita boleh pakai belacan macam ni lah. Okey. Tapi ni saya tunjuk ingredient je. Okey, ini kita tengok ni ada sambal belacan ni. Mungkin kalau yang malam tadi punya sambal belacan kita jangan buang boleh. dululah. Kita Betul. recycle untuk kita buat nasi goreng pagi tu. Okey, selain tu ada udang. Kita ada udang, kita ada bawang. Bawang ni bagi nampak dia cantik. Ini untuk sikit, berapa orang punya makan? Kalau banyak macam ni selalu dalam 3 orang boleh. 3 orang. Kalau macam masak separuh tu untuk seorang lah. Okey. Ada udang, kita boleh gantikan tak? Kalau kita ada nak letak ayam ataupun daging. Boleh letak ayam atau daging. Tapi lagi sedap bagi saya daging lah. Sebab daging ni dia ada rasa dia tu, bila kita makan tu kita ada cui-cui sikit. Okey. Selain tu di restoran Belacan sendiri, belacan dari mana sebenarnya Chef Amirul gunakan? Biasanya saya ambil daripada Melaka sebab kedai kita memang sebenarnya asal orang yang buat kedai tu pun orang Melaka. Memang orang Melaka. Jadi sekali balik kampung ambil sekali belacan daripada Melaka. Tapi kalau belacan ni ada belacan segi, belacan nipis, belacan bakar. Kalau untuk restoran Belacan sendiri, antara belacan yang digunakan? Kita pakai belacan timbang. Belacan tu dia datang satu plastik besar. Jadi nanti kita akan nipiskan dia, kita bakar. Sebab tadi chef ada kongsikan kalau bakar lagi senang lah, dia tak mudah melekat kan? Ya, betul. Okey chef. Seterusnya? Sebenarnya kita letak sambal belacan je lah. Jadi yang yang ni kita dah sama je. Kita dah campurkan semua. So kita letak sambal Ini belacan. ikut kepedasan lah. Kalau kita nak pedas sangat, letak sikit. Betul. Okey. Macam kalau nasi juga, nak buat nasi goreng tak sedap nasi yang baru lepas masak kan. Dia kena nasi tu biar betul-betul kering. Betul. Baru dia berketul-ketul. Biarkan dia rest dalam 10 minit lah macam tu. Okey. Okey, lepas tu kita masukkan ni lah telur sebiji. Okey chef, mungkin boleh kongsikan di restoran Belacan apa lagi antara menu yang menarik? Di restoran Belacan kita ada asam pedas Melaka. Okey, sebab orang Melaka. Melaka betul. Kita ada ayam penyet. Kita ada ini kalau kita tengok ni ada ikan keli. Ikan keli tu lemak tapi lemak belacan. Dia letak belacan. Ada elemen belacan juga. Ada elemen belacan juga.
Okey. Kari, kita ada kari kamyong. Kari kamyong dan juga ini spaghetti belacan. Spaghetti belacan. Okey, kita kena rasa ni kejap lagi. Okey. Okey, chef, dah ni dah. Dah macam ni, kita masukkan nasi. Boleh. Kita ambil separuh je lah ya. Tadi ada masukkan juga kan udang kering. Ada. Dah masuk udang, kita boleh tambahlah untuk betul. Rasa udang kering. Okey. So sekarang dah masuk nasi. Okey. Kita Tapi hancur kalau untuk kira nasi goreng belacan ni memang rata-rata semua mesti akan kena letak belacan untuk dia lengkapkan lagi rasa tu. betul. Bagi dia rasa sebab belacan ni dia ada bau. Kalau bila kita letak belacan tu dia naiklah bau dia. Okey. Tapi kalau untuk orang yang mungkin diorang tak tahan dengan belacan ni mungkin boleh letak sedikit ke, boleh chef, letak kan? sikit betul. Okey, lepas tu kalau macam ni dah nampak rata sikit kita letak sos ikan. Ikutlah banyak mana. Okey. Kita letak ni sikit. Oyster sauce Yes. Campur-campurkan je. dengan Tapi nak menyediakan nasi goreng ni paling ringkas berapa cepat kira Syah boleh buat? 5 minit. Tapi tengok api. senang. Tengok api lah. Tu dalam 5 minit kita prepare, kita standby barang semua. Mungkin chef ada tips yang mungkin boleh dikongsikan bagaimana agaknya nasi goreng yang kira cepat tapi tak payah nak beli barang dekat luar yang sedia ada di rumah. Okay, yang paling senang kalau ada kat rumah tu sambal belacan lah. Okey. Okay, sambal belacan tu kita tinggal tumis, letak telur, tambah nasi. Season dah. Settle. okey. Tu paling senang lah. Paling cepat. Okey. So, kita dah nak siap. Okey chef, mungkin boleh kongsikan Instagram dan juga restoran belacan terletak di mana? Okey, restoran kita ada dekat Salak Tinggi. Okey. Ada di Salak Tinggi. Kalau nak tengok kat Facebook, kita ada dekat nama company kita Namida Garden and Event. Namida Garden and Event. Boleh check di Instagram mereka. Baik. Okey, chef, kita nak tanya kalau macam spaghetti belacan ni untuk portion yang macam ni berapa harganya? Untuk portion macam tu, selalu kalau macam harga tu saya tak pastilah sebab selalu kalau kita jual pun portion dia tak banyak macam tu. Okey. Jadi kalau macam rasa dalam 2 orang 3 orang makan dalam 7 14. Okey, so kalau macam ini yang dah tersedialah nasi goreng belacannya, macam ni lah, dia ada udang, ada kira keropok tu untuk sedapkan lagi. Okey chef, mungkin ada sedikit tips yang kita kongsikan nak senang je untuk kita masakkan. Okay. Tips yang paling senang. Untuk apa tu? Macam nak terus masak. Senang untuk 5 minit, dah ambil je bahan yang apa yang ada. Okey. Paling senang kalau ada balance-balance. Ada balance-balance sambal belacan kat rumah campurkan je sekali. Okey. Panaskan kuali. Okey, sambil-sambil saya terus dengan Chef Amirul. Kita nak bersama dengan Fahrin dalam segmen Tajaan bersama Almas. Silakan.